Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazani binti Muhammad Khalid. Nombor matrik KID 2105045156. Dalam video ini saya ingin menerangkan tentang salah satu tajuk pembangunan sosioekonomi Indonesia, iaitu tajuk 4 mengenai aspek kemasyarakatan. Aspek kemasyarakatan ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu yang pertama, struktur masyarakat tradisional, yang kedua, struktur masyarakat moden. Struktur masyarakat tradisional ini terbahagi kepada dua golongan. Golongan yang pertama ialah golongan pemerintah yang terdiri daripada raja, sultan, pembesar dan juga ulama. Golongan yang kedua ialah golongan yang diperintah yang terdiri daripada rakyat biasa yang merdeka dan hamba. Setelah kedatangan barat, struktur masyarakat ini telah diubah. Sistem hamba dihapuskan dan golongan pemerintah semakin berkurang. Sistem pemerintahan masyarakat tradisional. Yang pertama adalah raja atau sultan dan yang kedua bangsawan. Yang ketiga pembesar, keempat penghulu dan yang kelima rakyat biasa. Terakhir sekali adalah hamba. Golongan pemerintah adalah raja atau sultan, bangsawan, pembesar dan penghulu. Manakala golongan yang diperintah, penghulu, rakyat biasa dan juga hamba. Peringkat pemerintah terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama adalah peringkat negeri. Peringkat negeri merupakan unit politik paling terbesar. Sempadan negeri ditentukan melalui faktor geografi dan juga sungai. Ketua pemerintah negeri ialah raja atau sultan. Yang kedua, peringkat daerah. Daerah terletak jauh dari ibu kota dan pusat pentadbiran sesebuah negeri. Peringkat daerah dikawal oleh seorang pembesar tempatan. Pembesar itu lebih dikenali sebagai datuk. Fungsi pembesar daerah ialah untuk menjaga keamanan daerah, menjadi utusan raja dan menjalankan pentadbiran daerah dan banyak lagi. Yang ketiga, peringkat kampung. Peringkat kampung merupakan unit politik paling terkecil. Ianya terletak di kawasan pendalaman dan juga pinggir sungai atau laut. Peringkat kampung diketuai oleh penghulu. Fungsi penghulu sama dengan pembesar. Penghulu dilantik daripada golongan rakyat biasa dan pelantikannya berdasarkan keturunan. Seterusnya, golongan yang memerintah terbahagi kepada 4. Yang pertama, raja atau sultan atau yang dipertua. Golongan ini merupakan pemerintah tertinggi dalam pentadbiran negeri. Raja atau sultan akan dibantu oleh kaum kerabat dan para pembesar. Raja atau sultan ini merupakan simbol perpaduan negeri. Beliau mempunyai kuasa mutlak terhadap rakyat dan segala perintah mesti dipatuhi. Konsep daulat digunakan untuk menjadikan seseorang raja atau sultan lebih mulia dan mempunyai kewibawaan yang mutlak. Sebagai raja, beliau perlu menjalankan hubungan luar dengan kerajaan lain untuk tujuan perlindungan dan perdagangan. Terusnya, keluarga atau kerabat. Golongan ini terdiri daripada mereka yang berketurunan raja dan bergelar tengku atau raja. Bilangan anak raja tidak ramai dan putera raja juga boleh dilantik sebagai pembesar daerah. Mereka dapat menikmati keistimewaan seperti golongan raja tetapi tidak boleh mengatasi keistimewaan sebagai ketua pemerintah. Yang ketiga adalah golongan pembesar dan pentadbir. Golongan ini terdiri daripada para pembesar dan kaum kerabat. Tugas mereka adalah membantu raja dalam kerajaan negeri dan menjadi penasihat atau pembesar di daerah-daerah tertentu. Pembesar akan dilantik oleh raja melalui pemberian surat tauliah dan pembesar juga mentadbir satu daerah tanpa songkongan sultan. Yang keempat adalah ulama atau pendeta. Golongan ini menjadi sumber rujukan dalam perkara-perkara tertentu kerana mereka dianggap cerdik. Golongan ulama mahir dalam bidang agama dan sangat berpengaruh dalam masyarakat. Golongan ulama terdiri daripada mereka yang berketurunan Arab Melayu. Mereka digelar sebagai Datuk Mufti Syekh Utama, Maharaja Kadi dan Imam Maharaja. Tugas mereka adalah menyebarkan agama Islam. Golongan pendeta pula ialah orang mempunyai kemahiran dalam bidang kesenian, kebudayaan, kesusastraan dan adat istiadat. Mereka menjadi pakar rujuk kepada raja dan golongan istana. Selain itu, golongan ini juga menjadi penulis dan perawi raja. Golongan yang diperintah terbahagi kepada 3. Yang pertama, rakyat. Rakyat biasa ialah golongan yang bermastatin tetap dan menjadi pengikut setia kepada pembesar. Tugas rakyat dalam bidang ekonomi ialah menjalankan kegiatan bertani, berdagang, menangkap ikan, melombong dan banyak lagi. Rakyat biasa di kampung mengamalkan tradisi hidup secara bekerjasama. Amalan ini melahirkan keharmonian dan membantu pembesar mentadbir sesebuah daerah atau kampung. Yang kedua, hamba. Golongan hamba merupakan lapis masyarakat yang paling bawah sekali. Tugas hamba ialah melakukan pelbagai perkara seperti memetik kelapa, mencuci perahu, mencari kayu dan banyak lagi. Mereka juga menyumbang tenaga dalam menambah harta majikannya. Golongan hamba terbahagi kepada 3. Yang pertama, hamba raja. Mereka berasal dari golongan orang yang merdeka, lebih dikenali sebagai budak raja
dan diberi gelaran Bidwanda. Hamba raja akan dibebaskan sekiranya mendapat kerelaan raja. Yang kedua, hamba biasa, terdiri daripada mereka yang berketurunan hamba. Mereka dibeli atau pertukaran oleh tuannya. Golongan ini akan menjadi hamba seumur hidup secara turun-temurun. Terdapat beberapa jenis dalam hamba, iaitu hamba tawanan, hamba habsyi, anak hamba dan hamba serah. Yang ketiga sekali adalah hamba berhutang. Golongan ini berasal dari golongan orang yang merdeka. Mereka terpaksa menjadi hamba kerana gagal dalam membayar hutang kepada penghutang. Tugas hamba ini ialah mereka akan melakukan segala arahan tuannya seperti bercucuk tanam, melombong dan pelbagai lagi. Golongan ini juga terbagi kepada beberapa jenis, iaitu orang yang berhutang, anak emas, hamba waris dan hamba bayar. Golongan yang diperintah yang terakhir sekali adalah orang asing atau orang dagang ataupun orang perantau. Mereka merupakan orang bukan Melayu. Mereka datang ke tanah Melayu dengan tujuan tertentu saja seperti berdagang. Mereka akan tinggal sementara dan akan pulang ke negara asal setelah selesai urusan tersebut. Golongan ini terdiri daripada pedagang, perantau dan mubalik. Rakyat asing terbahagi kepada dua kumpulan. Kumpulan yang pertama ialah kumpulan yang melibatkan diri dalam pelbagai kegiatan seperti tentera upahan. Kumpulan yang kedua ialah kumpulan yang melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi sebagai contoh pelombong. Mereka tidak diwajibkan untuk mengikuti tradisi budaya tempatan. Seterusnya, struktur masyarakat moden. Berdasarkan gambar ini, kita dapat lihat bahawa struktur sistem pemerintah negara bermula daripada yang di-Pertuan Agong, kemudian Majlis Raja-Raja, dan Majlis Raja-Raja terbagi kepada tiga. Yang pertama ialah perundangan, yang kedua pentadbiran dan yang ketiga kehakiman. Perundangan mewakili kepada parlimen dan parlimen terbahagi kepada dua, iaitu Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Seterusnya pentadbiran. Pentadbiran terbahagi kepada empat. Yang pertama Perdana Menteri, yang kedua Jemaah Menteri atau Kabinet, yang ketiga Kementerian dan yang keempat sekali adalah jabatan. Dan terakhir adalah kehakiman. Kehakiman mewakili kepada mahkamah yang terbahagi kepada dua, iaitu Mahkamah Persekutuan dan yang kedua Mahkamah Negeri. Baiklah, J.S. Furnival 1948 mendefinisikan bahawa masyarakat majmuk terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik. Kaum ini mempunyai kebudayaan, agama, bahasa dan adat resam yang tersendiri. Kumpulan etnik di Malaysia yang pertama ialah Melayu dan Bumi Putera mempunyai 68.88% dan yang kedua Cina mempunyai 22.56%. Yang ketiga India mempunyai 6.73% dan terakhir adalah lain-lain kaum mempunyai 1.16%. Seterusnya, menurut Kamaruddin Jaafar, masyarakat majmuk adalah kaum yang bercampur tetapi mempunyai kehidupan yang berasingan. Malaysia mempunyai lebih daripada 80 kaum. Keseluruhan bangsa tersebut adalah Melayu, Cina dan India. Mereka ini merupakan bangsa yang paling utama dalam Malaysia. Kepelbagaian kaum di Malaysia dan kawasan tumpuannya. Yang pertama, kawasan Semenanjung Malaysia. Kawasan Semenanjung Malaysia mempunyai kaum Melayu, Cina, India, Terani, Punjabi dan orang asli. Manakala bagi kawasan Sabah pula mempunyai kaum Kadasan Dusun, Kedayan, Bajau, Lotun, Murud, Bisaya, Runggus dan Sulu. Yang terakhir adalah kawasan Sarawak. Kawasan Sarawak mempunyai kaum Dayak Iban, Bisaya, Dayak Bidayuh, Kedayan, Melandu, Kelabit, Orang Ulu, Kenyah, Kayan dan juga Punan. Kaum Melayu, Cina dan India terdapat di kawasan Sabah dan Sarawak juga. Terusnya, kepelbagaian agama masyarakat Malaysia. Yang pertama sekali adalah Islam. Agama Islam dianuti oleh masyarakat Melayu dan kaum lain. Seterusnya, agama Kristian. Agama ini dianuti oleh masyarakat Cina, India, Kadasan dan juga Iban. Yang ketiga, agama Buddha. Agama ini dianuti oleh masyarakat Cina. Yang keempat, Hindu. Agama Hindu dianuti oleh masyarakat India. Yang kelima, Sikhism, iaitu dianuti oleh kaum Punjabi. Yang keenam, Taoism. Agama ini hanya sebahagian kecil sahaja masyarakat Cina yang anuti. Yang ketujuh, Confucianism. Agama ini dianuti oleh masyarakat Cina juga. Dan yang terakhir sekali, agama Animisme. Agama ini majoritinya dianuti oleh orang asli. Terusnya adalah rukun negara. Rukun negara diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13. Ianya diisytiharkan oleh Seri Paduka Baginda dan di-Pertuan Agong Almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin dan yang di-Pertuan Agong keempat. Rukun negara juga diperkenalkan oleh Majlis Gerakan Negara ataupun lebih dikenali sebagai Magiran pada 31 Ogos 1970. Hal ini disebabkan berlakunya peristiwa hitam pada 13 Mei 1969 yang meruntuhkan perpaduan antara kaum di Malaysia.
Tujuan rukun negara adalah untuk membentuk perpaduan yang kuat dalam masyarakat. Rukun negara terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama adalah untuk menggariskan objektif dalam masyarakat Melayu yang perlu dibentuk. Ini kerana untuk mencapai perpaduan yang lebih rapat dalam kalangan masyarakat dan mencipta sebuah masyarakat yang bersikap adil dalam kemakmuran negara, dan terakhir untuk memelihara cara hidup yang demokratik. Bahagian yang kedua pula ialah untuk menggariskan 5 prinsip rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesepanan kesusilaan. Rukun negara yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan beragama akan menjadikan bangsa dan negara sebagai negara yang berdaulat. Lembagaan Persekutuan menetapkan bahawa agama Islam adalah agama rasmi, tapi masyarakat yang bukan Islam juga boleh mengamalkan agama-agama yang lain. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Rukun ini membawa maksud setiap warga negara perlulah sentiasa taat, jujur dan ikhlas kepada Seri Paduka Bagindanya di Pertuan Agong. Manakala di peringkat negeri, rakyat hendaklah mendengar arahan dan taat setia kepada raja yang memerintah negeri tersebut. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Rakyat mestilah mematuhi dan memelihara kemuliaan perlembagaan negara kerana ianya sumber perundangan yang tertinggi. Fungsi perlembagaan ialah untuk memberi hak perlindungan kepada setiap rakyat. Mereka juga mendapat keistimewaan sebagai warga negara. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Undang-undang diwujudkan untuk melahirkan masyarakat yang aman dan makmur. Wujudannya dapat menjamin kehidupan masyarakat agar berjalan dengan teratur daripada sebarang gangguan. Terakhir adalah kesopanan dan kesusilaan. Tujuannya adalah untuk membentuk warga negara yang bersopan santun dan bersusila. Sifat ini sangat penting dalam diri seseorang kerana dapat menjaga perhubungan antara satu sama lain antara pelbagai kaum.